Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan Daning di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah pertusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Said Ibrahim Raisi, Presiden Republik Islam Iran dan Kerajaan serta Rakyat Republik Islam Iran bersempena dengan Hari Kebangsaan Republik Islam Iran. ...628 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin di negara Brunei Darussalam menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 19,473 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan daripada kes tersebut, 617 adalah kes tempatan manakala 11 kes import. Sementara itu, 2,957 kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 124 kes sembuh dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 16,414. Manakala 3 kes dalam kategori 4 yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. Sehingga 9 Februari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin 94.9%. Untuk 2 dos vaksin 94.1%, sementara 44.2% bagi penerima 3 dos vaksin. Kursus Basic Advocacy memberikan peluang kepada para graduan perundangan untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman mengenai advokasi bagi meningkatkan lagi persiapan mereka agar cemerlang dalam bidang kerjaya guaman. Menteri di Jabatan Perdana Menteri berucap semasa merasmikan kursus berkenaan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud menyatakan saingan bagi memperoleh pekerjaan dalam bidang perundangan dan guaman semakin sengit serta mencabar berikutan jumlah graduan perundangan yang berkelulusan profesional sama ada dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali atau dari institusi-institusi luar negara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jabatan Perdana Menteri melalui strategi-strategi yang ditetapkan di Pelan Strategik JPM 2021-2025 akan terus komited untuk bekerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan untuk mengatasi perkara ini melalui inisiatif-inisiatif yang seumpama ini. Adalah diharap bahawa kursus ini akan dapat menanai warga perundangan yang berkompetensi supaya undang-undang negara sentiasa terpelihara agar keamanan dan keharmonian di kalangan rakyat dan penduduk negara ini terus dikekalkan selaras dengan hasrat pembangunan dan kemajuan negara sejajar dengan wawasan Brunei 2035. Kursus disampaikan oleh penceramah dan pelatih yang mempunyai kepakaran serta pengalaman dalam bidang advokasi sama ada dari segi perundangan jenayah ataupun perundangan sivil. Kursus selama 2 hari itu dikendalikan oleh Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Pejabat Peguam Negara, Mahkamah Sivil dan Law Society of Brunei Darussalam. Pihak kerajaan tetap terus berusaha untuk memberikan bantuan dan apa jua sokongan bagi memastikan negara pulih daripada kesan jangka panjang krisis pandemik COVID-19. Khusus terhadap kesihatan awam, aktiviti-aktiviti perekonomian dan pembangunan. Menteri Pembangunan menggariskan perkara tersebut semasa sesi muzakarah Kementerian Pembangunan bersama ahli-ahli yang berhormat Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 2022. Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar lagi, Kementerian Pembangunan akan tetap terus berazam dan memperkasa kesejahteraan awam bagi memantapkan lagi sosioekonomi yang berdaya tahan.
Ke arah itu, usaha-usaha bagi mendukung keutamaan kerajaan, strategi Kementerian Pembangunan adalah memberikan penekanan serta keutamaan selaras dengan Matlamat Wawasan Negara 2035. Kita akan memfokuskan kepada usaha-usaha menjamin sekuriti air, membangun perumahan awam, pembukaan tanah-tanah kerajaan yang telah dikenal pasti bagi pelaburan pembangunan bercampur, yakni mixed development, pembangunan infrastruktur bagi mitigasi banjir dan bencana alam, serta mendukung strategi-strategi di bawah dasar perubahan iklim dan sumbangan bagi penubuhan pusat perubahan iklim ASEAN di negara ini. Mengetuai rombongan Ahli Majlis Mesyuarat Negara Yang Berhormat Arkitek Dayang Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman. Juga menghadiri sesi ini Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Timbalan Menteri Pembangunan. Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sendirian Berhad BSM secara rasminya melancarkan stesen minyak Kampung Buang Sakar Mukim Lumapas. Pembinaan stesen berkenaan bermula pada tahun 2020. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga. Stesen berkenaan yang mula beroperasi pada 1 November 2021 memberi perkhidmatan kepada para penduduk kampung air. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga. Perintah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Pindaan 2021 telah mula berkuat kuasa bermula 29 Disember 2021. Perintah tersebut merupakan pindaan ke atas beberapa peruntukan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30. Ia juga merupakan satu inisiatif di dalam pelan tindakan yang dirangka di bawah Jawatankuasa Induk Isu-Isu Kebersihan. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa sidang media Negara Bersih, Negara Sihat, Negaraku, Jawatankuasa Induk Isu-Isu Kebersihan. Turut dikongsikan isu pembuangan sampah yang menjadi isu penting yang perlu ditangani, dikawal dan dipantau bersama oleh semua pihak berkepentingan serta usaha kerajaan dan orang ramai dalam menunjukkan negara mengutamakan kebersihan termasuk pengurusan sisa pepejal dan sampah atau sisa-sisa. Pindaan ke atas Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 ini adalah salah satu inisiatif di dalam pelan tindakan yang dirangka di bawah Jawatankuasa Induk Isu-Isu Kebersihan. Dengan adanya pindaan ini, khususnya melalui peningkatan kadar denda-denda dan tempoh hukuman penjara, diharapkan ini akan menjadi deterren bagi mana-mana individu atau badan korporat dari melakukan kesalahan berkaitan pembuangan sampah secara tidak bertanggungjawab di tempat-tempat awam di negara ini. Dalam mendukung usaha untuk meningkatkan tahap kebersihan, usaha bersepadu daripada Jawatankuasa Isu Induk Kebersihan, Kementerian Kesihatan selaku pengerusi kumpulan petindak, Stakeholders Awareness dan Stewardship, menyelaraskan 5 inisiatif utama, iaitu kempen kebersihan di tempat awam, kempen kebersihan senegara, kempen kesedaran awam, setiap hari tanpa beg plastik dan pertandingan Waste Collection Conceptual Design. Jadi antara kawasan telah menjadi tempat pembuangan sampah sarap seperti jalan raya, tapak lapak dan tersembunyi, pesisiran pantai serta longkang-longkang yang mengakibatkan sebahagian dari sampah berakhir di tempat-tempat yang bukan khas, terutama sekali di Sungai Brunei. Antara impak sampah-sampah yang terbiar adalah penarikan vektor-vektor seperti nyamuk dan lalat dan juga pembiakan penyakit berjangkit seperti malaria dan denggi. Dan ianya juga mengakibatkan impak yang negatif terhadap alam sekitar.